Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan buat sekian kalinya saya mohon maaf pada warga JAA kerana saya kerap tak dapat nak bersama, walaupun telah diberikan waktu setiap bulan. Tapi itulah, kadang-kadang masa saya ni tuan sekalian, dia sentiasa haywire sikit. Dia tidak ada satu benda yang fix. Sebab kadang-kadang satu faktor pekerjaan isteri saya, kadang-kadang contoh macam PM shift dan sebagainya, kadang dapat satu hari sebelum. Jadi disebabkan itulah, kadang-kadang jadual tu jadi berputar-putar. Saya nak pergi jauh pun kadang susah nak terima jemputan jauh sekarang ni tuan-puan sekalian. Hatta online kalau di siang hari pun kadang-kadang clash dengan kerja dan sebagainya. Saya mohon maaf lah tuan-puan sekalian. Kalau ada kerap kali saya dengan JAA ni saya tak dapat nak bersiaran langsung ataupun berkelas. Tapi Alhamdulillah lah pada hari ini, walaupun mungkin sejam sahaja, kita nak melihat beberapa ayat Al-Quran yang kita nak kenakan dengan tema ataupun topik yang telah diamanahkan kepada saya, iaitu tadabbur asma Allah Al-Husna di dalam Al-Quran. Jadi tuan-puan sekalian, saya tak nak buang masa untuk panjangkan mukadimah. Saya nak terus saja pada perbincangan kita pada hari ini. Seingat saya pada kelas kita yang terakhir, bila berbincang tentang asma Allah Al-Husna ini, kita telah memulakan sedikit mukadimah, betul? Berkenaan dengan nama-nama Allah dalam Al-Quran, bagaimana kita nak beriman dengan nama Allah dalam Al-Quran. Itu antara topik yang kita dah bincang pada kelas sebelum ini. Maka hari ini tuan-puan sekalian, insya-Allah saya nak memperkenalkan lagi satu benda yang mungkin penting untuk kita tahu bila berbicara tentang asma Allah Al-Husna dalam Al-Quran, iaitu dalam bahasa Arab disebut sebagai iqtiran asma Allah Al-Husna. In Arabiknya disebut iqtiran alif qaf ta ra alif nun. Iqtiran asma Allah Al-Husna. Ini adalah topik yang kita nak bincang pada hari ini. Apa itu iqtiran? Yang saya percaya tuan-puan sekalian, dalam kelas-kelas tadabbur kita sebelum ni pun, ataupun daripada asatizah yang tuan-puan sekalian ikuti dalam tadabburnya, biasa juga kadang-kadang para asatizah bila sampai pada ayat-ayat yang ada nama Allah, dan khususnya kalau dalam ayat tersebut ada lebih daripada satu nama Allah, dia akan mengupas daripada sudut iqtiran ini. Apa maksud iqtiran? Iqtiran ni adalah pasangan. Pasangan, ataupun dalam bahasa Arab juga iqtiran ni juga boleh membawa maksud marriage ataupun perkahwinan. Jadi dalam satu ayat Al-Quran, kadang-kadang kita akan nampak ada nama-nama Allah yang dikahwinkan, yang disatukan, yang digandingkan tuan-puan sekalian. Jadi iqtiran ni adalah gandingan, yang disatukan, connection, itulah maksud iqtiran. Jadi kita nak tuan-puan sekalian nak tengok dalam Al-Quran ni ada berapa banyak jenis iqtiran yang Allah bawa. Jadi sebelum kita nak tadabbur satu persatu ayat, jom kita kenal dulu berapa banyak iqtiran dalam Al-Quran yang melibatkan asma Allah Al-Husna. Jadi kalau ikut dalam mausu'ah ni, dalam ensiklopedia yang bercerita pasal iqtiran ni tuan-puan sekalian, dinyatakan 9, tapi saya percaya lebih daripada 9 lagi. Tapi tak apa, kita berkenal dulu dengan 9 iqtiran yang ada dalam Al-Quranul Karim. So far clear tak tuan-puan sekalian apa maksud iqtiran tadi? Jelas kan? Okay, kalau tak jelas, saya buat contoh macam Al-Alimul Hakim, contoh kan? Ataupun At-Tawwabur Rahim, contoh kan? Yang itulah maksud saya. Yang ada dua nama tu yang digandingkan sekali. Okay, so itulah perbahasan kita ataupun perbincangan kita pada hari. Okey, kita pergi pada iqtiran yang pertama. Boleh tuan-puan sekalian, saya punya kuliah ini straightforward je. Dia tak panjang sangat. Sebab 1 jam je. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, iqtiran yang pertama yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah pada ayat pertama. Ayat yang ketiga surah Al-Fatihah. Ayat pertama tu pun boleh. Tetapi tuan-puan sekalian, kita nak pergi pada yang ayat pertama pun boleh, ayat ketiga pun boleh. Sebab dalam ayat pertama ketiga surah Al-Fatihah adanya gandingan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan? Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul ke Ustaz? Bukan dia qaf. Saya tolong ejakan iqtiran. Okey, saya tolong ejakan dekat ruangan chat tu. Yang tu tuan-puan sekalian, ejaan dia bukan kha, dia dia huruf qaf. Okey? Qarin, tuan-puan sekalian pernah dengar tak qarin yang dikatakan ada yang sama, qarin tu kan tuan-puan sekalian, dia yang sama itulah, ataupun yang ada kaitan itulah yang disebut sebagai qarin itu. Jadi iqtiran ni adalah gandingan ataupun pasangan tuan-puan sekalian. Okey, jadi iqtiran yang pertama dalam Al-Quran adalah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam surah Al-Fatihah.
Itu adalah kali pertama kita jumpa iqtiran dalam Al-Quran. Pada kalimah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Saya tak nak tadabbur lagi tuan-puan sekalian. Saya nak senaraikan dulu. Senaraikan dulu tuan-puan sekalian. Boleh? Senaraikan dulu. Lepas ni kita tadabbur satu persatu. So Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu nombor satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, adalah iqtiran baina al-alim bil-hakim. Al-alim bil-hakim. Saya sebut ini Arabik lah. Ataupun disebutkan al-alimul hakim lah. Al-alimul hakim. Sama jugalah jin pendamping qarin tu, mendamping tu samalah. So satu nama didampingkan dengan nama yang lain. So itulah idea iqtiran. Okay, yang pertama tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kedua Al-Alim bil Hakim ataupun Al-Alimul Hakim. Yang inilah yang kita akan jumpa dekat dalam surah Al-Baqarah, dalam doa dalam satu statement ataupun tasbih yang cukup popular daripada malaikat, iaitu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, kan? Alim al-hakim. Tuan-puan sekalian. Ada banyak lagi, saya bawa yang dominan lah, yang selalu dibawakan tuan-puan sekalian. Satunya adalah surah Al-Baqarah ayat 32. Okey, ayat yang ke-32. Seterusnya adalah At-Tawwab Bir-Rahim. At-Tawwab Bir-Rahim ataupun Tawwabur Rahim, tuan-puan sekalian, yang juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah dalam ayat 37. Bila Allah kata fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. So ada at-tawwab ar-rahim. Itu adalah bentuk yang iqtiran yang ketiga. Okey, tuan-puan sekalian, sekali lagi saya ulang, ini senaraikan saja, tak ada pusat lagi. Okey, yang ketiga. Yang keempat adalah al-wasi'ul alim. Al-wasi' al-alim. Iqtiran al-wasi'u bil alim. Al-wasi'ul alimah, tuan-puan sekalian. Al-wasi'ul alim. Itu yang keempat, tuan-puan sekalian. Yang ni kita boleh tengok juga dalam surah Al-Baqarah ayat 115. Contohnya adalah surah Al-Baqarah 115. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. So wasi'un alim disebutkan dekat situ. Okay, itu keempat. Yang kelima, as-sami'ul alim. As-sami' al-alim. As-sami' al-alim, tuan-puan sekalian. Dicatatkan dalam surah apa? Surah Al-Baqarah juga, tuan-puan sekalian, ayat 127. Ini contoh, ada banyak lagi tempat lain. Saya bawa satu je. Tuan-puan sekalian boleh explore nantilah. Okay? Surah Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. So kat situlah surah yang kelima, as-sami'ul alim. Yang keenam, kita pantas sikit, saya nak fokus pada hadis selesai satu kedua tadabbur iqtiran pada hari ini. Yang keenam, iqtiran al-azizu bil hakim. Al-aziz al-hakim. Okay, al-aziz dengan al-hakim, tuan-puan sekalian. Contoh dia Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129. Okay, saya tak baca ayat lah sebab ayat ni panjang. Okay, Al-Baqarah 129. Okay, terus lagi. Yang ke berapa dah? 7. Ketujuh kan? Yang ketujuh, tuan-puan sekalian, iqtiranu ar-ra'ufu bir-rahim. Ar-ra'ufur rahim. Okay, ar-ra'uf ar-rahim. Contoh surah Al-Baqarah ayat 143. Kan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la ra'ufur rahim. So disebutkan Raufur Rahim dalam ayat ini. Okey, terus lagi. Yang ke-8, Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Contoh Al-Baqarah 173. Okey. Tuan-puan sekalian akan perasan saya banyak sebut Al-Baqarah kan? Tak apa, lepas ni kita akan bincang apa tanasuk di antara banyaknya dalam surah Al-Baqarah itu. Okey. Baqarah 173, Al-Ghafurur Rahim. Yang ke-9, Al-Ghafuru bil Halim ataupun Al-Ghafur Al-Halim. Al-Ghafur Al-Halim. Halim. Halim. Okey. Contoh surah Al-Baqarah ayat 225. 225. Walaki wa akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Kan ada ghafur,
ada Halim. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, ada 10 rupanya tuan-tuan sekalian. Yang ke-10 adalah Al-Ghaniyu Al-Hamid. Al-Ghaniyu Al-Hamid. Ghani dengan Hamid. Contoh surah Al-Baqarah ayat 267. Ayat 267. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Okey, ghaniyun hamid. Okey. Dan tuan-puan sekalian, dekat sini memang penulis pun kata al-khulasah, dia kata sebenarnya banyak, cuma yang dominan yang selalu dikerap kali ulangnya adalah pada yang ke-10 kalimah ini. Okey. Jom kita tengok tuan-puan sekalian iqtiran yang pertama tadi, gandingan yang pertama, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim yang kita dapati dalam ayat pertama suratul Fatihah dan ayat yang ketiga suratul Fatihah. Betul kan? Jadi ada dua tempat kita nampak Ar-Rahman Ar-Rahim digunakan dekat sini. Baik. Bila kita nak berbicara tentang gandingan ni tuan-puan sekalian, antara yang membahaskan perkara ini banyak, antaranya tuan-puan sekalian Ibn Taymiyah pun ada bahaskan tentang iqtiran ni. Dan di samping Ibn Taymiyah tuan-puan sekalian, ada juga yang berbahas adalah Ibn Qayyim. Ibn Qayyim pun antara yang ulama yang suka berbahas tentang iqtiran ni. Ibn Taymiyah pun ada, Ibn Qayyim pun ada tuan-puan sekalian. Dan antara tafsir yang sangat suka membahaskan berkenaan dengan ada elemen apakah tanasub, kaitan, kenapa digandingkan dua-dua nama ni. Tuan-puan sekalian jangan terkejut. Tuan-puan sekalian biasa dengar tafsir Ibn Kathir kan? Tafsir Ibn Kathir antara tafsir yang selalu membahaskan tentang kaitan di antara kedua-dua nama. So kenapa Allah guna nama itu dan digandingkan dengan nama itu? Jadi ini antara kelebihan tafsir Ibn Kathir lah. Sebab Ibn Kathir antara yang banyak bagi komen. Sebab dalam mausu'ah ni, ensiklopedia ni, banyak yang di-quote pendapat-pendapat daripada Ibn Kathir. Memberikan isyarat Ibn Kathir antara ulama yang kerap berbahas tentang perkara ni. Kan? Yang agak champion lah berbahas tentang perkara ini. Baik. Jom pergi pada iqtiran yang pertama. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Saya percaya, tuan-puan sekalian, Ar-Rahman Ar-Rahim ni kita semua clear belah kedah. Saya rasa banyak para asatizah kita, kuliah-kuliah tadabbur, hatta saya sendiri pun pernah berbahas tentang al-farq, antara beza di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau tuan-puan sekalian boleh tak datangkan dalam bahasa yang mudah, apa beza Ar-Rahman Ar-Rahim yang tuan-puan sekalian maklum? Beza dia apa? Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim untuk makluman dia datang daripada root word yang sama, dia datang daripada kata akar yang sama, iaitu rahmah. Kedua-duanya rahmah. Tapi bila jadi kata terbitan, adalah kata terbitannya Ar-Rahman, ada kata terbitannya Ar-Rahim. Jadi tuan-puan sekalian, beza yang tuan-puan sekalian boleh datangkan kepada saya? Ringkas. Ar-Rahman tu dia mubalaghah Ustaz, dia bersangat. Betul. Dia berikan kepada semua makhluk, sedangkan Ar-Rahim kepada hamba Allah yang beriman saja. Betul. Ar-Rahman ni mubalaghah, sebab itulah sesuatu yang diletakkan alif dengan nun, di samping dia memberikan indikasi muthanna, dua orang. Macam ani kan dua orang kan, tapi an juga dalam bahasa Arab berfungsi untuk menggambarkan mubalaghah. Atasya atsyan, jaw'a jaw'an, jaw'a lapar kan, tapi kalau jaw'an tersangat lapar. Atasya dahaga, tapi atsyan tersangat dahaga. Rahman sayang, tapi Rahman tersangat sayang. Jadi dia adalah mubalaghah, melampau, berlampauan, berlampauan. Lebih kurang macam itulah. Dia ekstrim, dalam bahasa modennya ekstrim, sesuatu yang ekstrim. Jadi bila sayang Allah ni secara ekstrim, maka dia boleh mencakupi banyak makhluk. Banyak makhluk yang boleh menumpang sebab dia terlalu luas. Dia terlalu ekstrim. Jadi inilah sebab ada setengah-setengah diterjemahkan dalam in English, Ar-Rahman ini diterjemahkan love without condition ataupun unconditional love. Unconditional love. Maksudnya sayang tanpa syarat. Sebab bila sayang yang sudah bersangatan, dia tak ada syarat. Kan? Ada orang dia nak memberikan sayang, dia ada syarat dia. Tapi Allah dengan sifat Ar-Rahman dia tak ada syarat. Sebab tu dia bersangatan, dia melampau. Itu Rahman. Tapi Rahim dia khusus, tuan-puan sekalian. Seperti kata Kak Liza tadi, dia khusus, dia diberikan kepada orang beriman. Tapi kalau saya boleh gantikan pendapat Ibnu Abbas tentang beza di antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ibnu Abbas berpendapat Ar-Rahim ni khusus bukan semata orang beriman, tapi dia khusus semata-mata untuk penghuni syurga, kata Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas berpendapat beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim adalah Ar-Rahman itu dekat dunia, Ar-Rahim itu dekat syurga, kata Ibnu Abbas. Kan?
Jadi kalau kita nak ambil pendapat mubalaghah yang tadi tu, Ar-Rahman mubalaghah, Ar-Rahim tu khusus, maka dia khusus untuk penghuni syurga dan bakal-bakal penghuni syurga. Gitu. Sebab itulah bila ada penghuni syurga nak masuk dalam syurga, tuan-puan sekalian, Allah sebut salamun qawlam min rabbir rahman ke min rabbir rahim. Min rabbir rahim kan? Sebab dia khusus dah. Dia adalah taksis. Dia khususkan kepada penghuni syurga. Jadi tuan-puan sekalian, berdasarkan kupasan yang ringkas ni, kalau ikutkan panjang lagi, beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni. Tapi berdasarkan perbahasan ini, dan jangan lupa, tuan-puan sekalian, dia kena tengok, tips untuk nak tadabbur iqtiran ni, tuan-puan sekalian, dia sangat penting kita kena tengok ayat sebelum dia tentang apa. Kita akan gagal membuat kesinambungan ataupun mengkaji analisis gandingan itu kalau tak tengok ayat sebelum dia ataupun ayat itu daripada awal tentang apa. Okey, dalam ayat 1, bila Allah sebut Bismillah dengan nama Allah, patut Allah letak Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Yang memberikan gambaran Allah punya sayang tu melampau, maksudnya melampau dalam bentuk yang ekstrim, dan sayang Allah tu khusus untuk penghuni syurga. Kita tengok Bismillah tu pasal apa? So Bismillah ni, bila kita sebut dengan nama, apa tujuan ada disebutkan dengan nama dekat sini? Dengan nama ni, tuan-puan sekalian, dah lah ini ayat pertama yang kita baca dalam mushaf kita pada hari ni. Betul tak, tuan-puan sekalian? Kalau kita buka Quran, the first ayat yang kita akan baca dalam Al-Quran adalah berbicara tentang dengan nama. Dan adalah cerita pasal Allah tu yang bersifat dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Okay, so bila ayat pertama dan ceritanya pasal nama, apa maksudnya? Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala nak introduce, nak perkenalkan diri dia kepada kita. Just imagine Allah tu Tuhan. Tapi sebelum Allah nak kenal nak perkenalkan dirinya sebagai Tuhan kepada kita, Allah kenalkan nama dia dulu. Sebab cerita pasal Tuhan, idea pasal ketuhanan adalah pada ayat kedua Fatihah, betul tak betul? Idea pasal Allah tu Tuhan, Allah perkenalkan dirinya sebagai Rabb, Tuhan, ayat kedua. Tapi before Allah sebut dia tu Tuhan, Allah suruh kita kenal nama dia dulu. Just imagine, tuan-puan sekalian, Allah sebagai Tuhan datang kat kita, bawa kepada kita, bagi Quran kat kita. Bila kita baca, Allah perkenalkan diri dia dulu. Kita hari ni pun tuan-puan sekalian tak ada nama pun. Tak ada lah popular mana pun. Tak ada lah tinggi mana jawatan kita pun. Tapi bila jumpa dengan orang, tuan-puan sekalian, tak ada rahmah dalam perkenalan. Rahmah perkenalan ni, tuan-puan sekalian, kita boleh tengok. Mula-mula tu kita buat apa dalam kita berkenal dengan seseorang. Kan? Asas yang paling penting untuk kita mengenali orang, tuan-puan sekalian, adalah kita tanya nama dia siapa. Betul tak betul? Kan? Dan tak pilih kita nak buat apa, nak berpeluk ke apa, kata puas kan, sat lagi yang tu. Nombor satu adalah kita kena kenal dulu dengan nama. Sebab itu kat sekolah, tuan-puan sekalian, bila anak-anak kita atau kita sendiri bila masuk daftar darjah 1 ataupun tadika, masa first day of school, masa hari pertama sekolah, cuba ingat lagi, cikgu suruh kita buat apa dekat dalam kelas hari pertama sekolah? Tak belajar lagi matematik, tak belajar lagi bahasa Melayu. Kan, kita akan bertaaruf, kita akan kenal nama dia siapa. Item pertama yang mesti cikgu akan suruh sebut bila masa nak perkenalkan diri adalah nama dulu. Jangan cikgu kata, okey, nombor 1 item pertama adalah kamu kena perkenalkan kamu asal mana. Tak ada. Kan? Cikgu akan suruh bagi tahu nama dulu, tuan-puan sekalian. Dan di situlah bermulanya kemesraan di antara kawan-kawan kelas, di antara cikgu dengan anak murid sebab dapat tahu nama. So cikgu pula masuk dalam kelas, tuan-puan sekalian, dia perkenalkan diri dulu. Nama cikgu, ada cikgu tak kat sini? Tak ada. Tak ada cikgu dalam JAA. Nama cikgu, dia mesti teringat ni masa zaman-zaman dia jadi cikgu ke, ataupun masih lagi cikgu ke, kan? Jadi tuan-puan sekalian, dia mungkin akan teringat kelas pertama tu. Nama cikgu, Cikgu Syahri, contoh kan, dalam cerita Piramli kan, Cikgu Syahri kan? Cikgu Syahri, Cikgu Piramli tu kan? Kan? Jadi tuan-puan sekalian, penting. Nama ni sangat penting, tuan-puan sekalian. Hatta dalam program saya, tuan-puan sekalian, kalau saya pergi training untuk corporate, saya Ustaz Syahri pergi training corporate, tapi buat tadabbur Al-Quran, nombor 1 yang kita akan buat adalah aktiviti memperkenalkan nama, tapi dalam bentuk yang modul sikit lah. Biasa orang perkenalkan nama ni, tuan-puan sekalian, bangun, Assalamualaikum, lepas tu perkenalkan nama kan, itu skema sangat. Tapi kalau masuk program training, tuan-puan sekalian, nak perkenalkan nama ni dekat dalam modul dia. So kita adalah, tuan-puan sekalian, dia suruh buat origami sikit kat kertas tu. Lepas tu dengan origami tu tulis nama masing-masing atas origami tu. Tapi syarat origami tu adalah dia kena pastikan origami tu tegak berdiri supaya dia boleh nampak lah. Penceramah kat depan boleh nampak. So nama tu penting. Sebab bila kita panggil nama, tuan-puan sekalian, ada elemen kemesraan. Jadi Allah perkenalkan namanya. Dan bila yang lebih menarik,
Bukan semata-mata Allah perkenalkan nama tau dalam ayat 1 Fatihah ni. Allah juga mendatangkan sifat Allah tu bagaimana. Bayangkan, this is our first session. Kita nak kita diperkenalkan oleh Allah. Siapa diri dia? Siapa nama dia? Dan masa dia perkenalkan dirinya sebagai nama dia adalah Allah, nama Tuhan kita adalah Allah. Allah kata, aku bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Sebelum tuan-puan sekalian kita berbicara tentang sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim tu dengan ada kaitan dengan nama tadi, contohlah kita kembali pada nostalgia dekat dalam kelas tadi. Bila cikgu perkenalkan nama saya cikgu sekian, cikgu ni sangat penyayang. Kan? Kamu buat apa pun cikgu akan still sayang kamu. Kan, kamu tak siap kerja sekolah, cikgu marah lah. Tapi tengok, biasa cikgu cakap macam ni. Cikgu marah pun sebab cikgu sayang kat kamu. Pernah dengar tak? Kan, itulah Rahman. Mak cubit kita kan, mak marah kita kan. Mak bukan benci, mak sayang. Biasa dengar tak teman sekalian? Gitulah Ar-Rahman punya konsep, unconditional love. Okey, kembali. Jadi macam cikgu tu, bila dia perkenalkan nama dia, dia siap bagi tahu cikgu ni sayang kat anak murid cikgu. Kan? Cikgu sayang kat anak murid cikgu. Tapi cikgu lagi sayang kalau anak murid cikgu dengar cakap cikgu. Beza tak tu benda tu? Kan? Cikgu lagi sayang pada anak murid cikgu yang dengar cakap cikgu. Kan? Jadi, okey, sebelum kita berbicara tentang side Allah, kita berbicara tentang side kita yang diperkenalkan tu. Oh, Allah tu nama Tuhan kita nama Allah. Allah tu sayang kat kita semua. Kan? Sayang kat kita semua, tapi Allah lagi sayang kalau kita dengar cakap dia. Kan? Apa kita rasa? Apa kita rasa masa kali pertama mengetahui pada waktu itu? Yes, the first impression pun dah best. Tuan-puan sekalian, kita ni dekat rumah, kita rasa susah nak pergi sekolah hari pertama, sebagai contoh, dan kita akan tengoklah drama tuan-puan sekalian hari pertama anak-anak murid ni, anak budak-budak ni. Kan, anak-anak kita hari pertama sekolah, dia tak nak pergi sekolah sebab apa? Sebab dekat rumah dia dapat perhatian yang penuh, kasih sayang yang mencukupi. Kan? Dan dia nak pergi ke tempat lain yang bakal dijaga oleh orang lain tuan-puan sekalian, dia akan doubt tau, dia akan ragu-ragu. Adakah orang yang akan jaga aku ni boleh jaga macam apa yang aku dapat kat rumah? Betul? Macam mana aku dapat kat rumah? Boleh tak orang dekat tempat baru aku nak pergi ni, dia boleh jaga aku macam kat rumah? Dia tak rasa protected, dia tak rasa disayangi, dia takut dia tak disayangi, insecure. Yes, insecure. Jadi tuan-puan sekalian, bila Allah bagi tahu aku ni sayang kat semua, without any condition, aku sayang kat semua. Bayangkan tuan-puan sekalian, kita baca ayat pertama pun, dengan ada gandingan kedua-dua ini tuan-puan sekalian, kita akan mengenali Allah without any barrier. Kita tidak akan ada sekatan, tidak ada satu penghalang di antara kita dengan Allah. Kita rasa harmoni je perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Ini first impression ni. Allah build up satu situation, satu keadaan yang kita rasa macam selesa dengan dia. Kan? Bayangkan kalau tuan-puan sekalian, dia beza lah kalau cikgu disiplin masuk dalam kelas. Dia masuk, tuan-puan sekalian, dia pegang rotan dah. Dia tak sebut lagi nama dia siapa, dia pegang rotan tuan-puan sekalian, dengan muka bengih dia tuan-puan sekalian, dengan suara dia gaul-gaul kasar tuan-puan sekalian. Assalamualaikum. Nama cikgu. Kan? Susah tuan-puan sekalian, susah. Tapi walaupun suara dia memang dah ditakdirkan begitu, tapi beza tak kalau cikgu tiba-tiba senyum, dia kata, sebenarnya muka cikgu je garang, tapi cikgu sayang semua anak murid cikgu. Tenang balik kan? Oh, sejuk sekejap hati. Rasa selesa balik tuan-puan sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan perkenalkan namanya dan menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim dekat situ supaya kita rasa selesa. Kan? So gandingan dekat situ di Allah first kali dia open lah harapan, dia kata aku Ar-Rahman, tapi at the same time aku Ar-Rahim juga. So maksudnya ada status yang kamu boleh capai lagi tinggi daripada Ar-Rahman tu. So basically Ar-Rahman tu semua akan dapat, tapi kalau kamu usaha lebih sikit, kau dapat perhatian aku lebih daripada biasa, maka kau akan termasuk dalam golongan yang mendapat Ar-Rahim. So begitulah tuan-puan sekalian. Dia macam dekat dalam kelas tu tak dapat nafi lah, cikgu kan mesti akan ada anak murid yang dia dah target, yang dia sayang lebih. Khususnya kalau budak tu cekang kan, dia pandai lebih sikit kan daripada orang lain. Cikgu akan aim lah dia lebih sikit. Kan? Dia pandai ke, ataupun mungkin barangkali tuan-puan sekalian, asal cikgu masuk kelas tu, dia tu tengah duk menyapu sampah, rajin. Yang tuan-puan sekalian kan. Asal sebelum cikgu masuk kelas tengok menyapu sampah. Kawan saya tu saya tak tahu dah, mungkin dia OCD daripada kecil kot. Saya ada kawan, one friend tu, memang ada satu orang kawan tu tuan-puan sekalian.
Dia juru tu juru lah kata Kelantan. Tapi dia tu memang tahap OCD tahap tinggi tuan sekalian. Dia tak boleh tengok ada debu, ada pasir kat lantai. So setiap kali cikgu tadi tu keluar daripada kelas tu, dia akan pergi ambil penyapu, dia akan sapu. Dia rasa macam, tak tahulah, macam baik sangat kawan saya tu. Memang kelas kita orang sentiasa bersih. Kalau tak ada duty roster tu puan sekalian, tak ada jadual pusingan tu, memang dia tolong sapu kelas. Memang dia baik. Memang dia baik. Satu lagi tak tahulah, dia memang OCD kot. Saya rasa dia memang diagnose OCD kot. Sebab dia gosok gigi pun dia lama. Kalau kita kat asrama dulu tuan-tuan, dia gosok gigi tu lama ya amat. Tak tahulah dia tengok apa. Tahap macam mana nak gosok gigi pun tak tahu. Sampai putih berkilat ke wallah alam. Tapi dia gosok gigi pun lama. Memang OCD. Memang OCD. Kan? Dalam kelas tu dia lah rajin menyapu. Memang kita orang semua macam tak terbeban lah. Memang kita orang redha. Sapu. Silakan. Bersih kelas. Kan? Dia gitu tuan-tuan sekalian. Jadi bila cikgu macam tu, memang cikgu akan nampak dia memang pelajar yang sangat rajin. Sangat rajin tuan sekalian. Mana tanya kalau ada 10 pembelajaran pada itu, 10 kali dia akan sapu kelas. 10 kali. Gitulah tuan-tuan sekalian. Kita akan ada kawan-kawan yang pelik-pelik macam ni tuan sekalian. Saya tak tahu dia kat mana sekarang. Apa khabar dia? Okey, so sambung. Jadi tuan-tuan sekalian, so akan ada macam tu lah. Kalau pelajar rajin akan dilebih sikit kan. Jadi tuan-tuan sekalian, every single one person in this world, dia akan ada speciality-nya di mata Allah. Kan, di saat kewajipan bagi seorang Muslim tu hanyalah sekadar solat, puasa di bulan Ramadan kan. Lepas tu Kak Liza haji kan. Haji bagi yang mampu kan. Jadi nak kata tuan-puan sekalian, di saat itu kewajipan yang ada, maka bila ada orang buat lebih, perhatian Allah kepada dia pun akan lebih. Perhatian Allah kepada dia akan lebih. Maka Allah akan bagi Ar-Rahim kepada dia. Boleh faham sekarang ni ya? Jadi Allah buat dua bentuk, dua sifat yang semua orang boleh masuk dan hanya orang tertentu saja boleh masuk. So dia adalah gabungan di antara harapan dan motivasi. Boleh faham tak? So disebutkan dekat sini bila perbahasan apakah maksud yang nak disampaikan bila digandingkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia adalah gabungan di antara harapan dan motivasi. Harapan di mana? Ar-Rahman. Motivasi di mana? Ar-Rahim. Kenapa harapan dekat Ar-Rahman? Maksudnya, saya pun termasuk dalam Ar-Rahman tu. Harapan terbina. Tapi bila tahu ada satu lagi level yang lebih tinggi daripada Ar-Rahman, namanya Ar-Rahim, motivasi. Kita nak masuk kelas, tuan-puan sekalian, sebab Allah kata Quran ini Allah akan ajar kan. So kita seolah-olah bila baca Quran ni kita tengah masuk kelas dengan Allah. Ar-Rahman Allamal Quran kan. Allamal Quran. Allah nak ajar. So bila kita baca Quran, belajar Quran, kita tengah belajar dengan Allah sebenarnya. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian, bukankah bila kita masuk kelas, antara benda yang penting untuk kita dapat tekun, dapat fokus, dapat sesuatu daripada kelas tu apabila kita bermotivasi dekat dalam kelas. Kita always motivated. Kita sentiasa eager, teruja nak tahu. Sebab kita feeling motivated. So dua ini ada pada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kan? Tapi tahu tak tuan-puan sekalian, kenapa Allah ulang sekali lagi dekat ayat ketiga Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa? Sebab bila kali pertama Allah masuk ayat 1 Al-Fatihah tu dengan harmoni, membina harapan, membina motivasi. Tapi bila masuk ayat 2, Allah cerita pasal apa? Kalau ikut ayat pertama tu macam tak ada barrier dengan Allah. Tapi bila masuk ayat 2 macam Allah bina satu barrier juga kan. Ada batas dia. Kamu jangan nampak aku dengan kamu ni bila nampak mesra semacam tak ada batas langsung. No, ada batas dia. Sebab apa? Aku Rabb. Aku Tuhan. Bukannya kawan-kawan kamu yang kamu boleh kecewakan ikut suka hati, yang kau boleh lipat dia. Puan Rosman beritahu dalam Kelantan, dia boleh lipat sesuka hati kan. Padahal ingat tak kalimah lipat melipat tuan-tuan sekalian. Ni bahasa orang Kelantan lah. Lipat ni gapo dia? Orang Kelantan tolong terjemah sikit untuk Ambo ni. Tak tahu gapo dia lipat ni. Kita tahu dia dalam bahasa Kelantan lipat je. Lipat melipat. Saya dulu geng-geng usrah dekat UAE tuan-puan sekalian, kan biasakan kita tahu maqam ukhuwah ni ada 3 kan. Iaitu tuan-puan sekalian salamatus sadar kan, lepas tu musawa, yang tertinggi adalah ithar kan. Yang pertama adalah berlapang dada. Maqam ukhuwah ni, martabat ukhuwah ni 3. Paling nombor 1 adalah kita berlapang dada dengan kawan. Itu nombor 1 punya level ukhuwah. Yang kedua musawa, kesamarataan. Maksudnya kawada aku ada. Macam tu. Kawada aku ada, musawa, kesamarataan. Tapi maqam tertinggi ikut dalam status tu adalah ithar, iaitu melebihkan kawan kita lebih daripada kita. Tu melebihkan tu tuan-puan sekalian. Tu versi yang biasa kita baca dalam buku lah. Tapi kami punya usrah tuan-puan sekalian dekat UAE dulu, kami ada usrah kecil-kecil lah tuan-puan sekalian. Kita orang kata nombor 1 yang paling tinggi sebenarnya dalam usrah ni adalah kita boleh melipat kawan tanpa ada terasa hati. Gitu. Tahu tak? Lipat ni macam gua kasar pun ya, macam
dia tidak sampai tahap khianat, tuan sekalian. Contoh kalau contoh melipat ni adalah janji usrah pukul 10 tapi datang 10.30. Lipat tuan sekalian. Tapi tuan sekalian bila datang 10.30 tu tak ada pula kena bahan dekat dalam tu tuan sekalian. Relax je, buat dia je, tepuk tampang macam biasa tuan sekalian. Cool gitu. So itu martabat ukhuwah paling tinggi bagi kami lah. So kita melipat pun, bahan-membahan dalam Facebook pun buat relax je. Sebab tu tuan sekalian jangan salah faham bila Ustaz Zul gurau dengan Ustaz Syari dalam Facebook gaul kasar macam tu. Sebab dia orang dah capai martabat ukhuwah paling tinggi dah tuan sekalian. Dia tak main salamatus sadri lah, dia macam tembak macam tu pun tak ada kisah. Sebab tu jangan ustaz ni bergaduh ke? Dia tak bergaduh, itu gurau kami lah, gitulah tuan sekalian. Okey, so itu gambaran dia. Okey, gambaran dia begitu tuan sekalian. Itu adalah ukhuwah lah. Jadi bila ayat pertama tu nampak macam tak ada barrier, tapi bila Allah masuk ayat kedua macam ada barrier balik. Sebab Allah perkenalkan diri sebagai Rabb pula. Tadi nama, sekarang Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku Tuhan sekalian alam. So bila Allah mengaku dia Rabb, maka kita apa? Abdun, hamba. Kan? So ada barrier lah. Hamba dengan Tuhan mesti ada barrier. Jadi tuan-puan sekalian, tadi kita dah terbina harapan, motivasi dah ada. Tiba-tiba tuan-puan sekalian, Allah tu Rabb rupanya. Kan? So kita jatuh balik motivasi. Harapan tu berkecai balik. Mungkin taklah berkecai. Mungkin hampa lah pula. Alamak, dia Rabb lah, kita ni hamba lah, mesti ada jauh lah kita punya hubungan dengan Allah. Lalu tuan-puan sekalian, di saat kita rasa macam bila bila Tuhan dengan hamba ni mesti ada jurang ni. Tapi Allah kembali mengingatkan semula kepada kita ayat ketiga, no. Jangan kau rasa aku ada jurang dengan kamu. Jangan pula kau rasa macam jauh lah pula. Tadi dah macam dekat dah tadi, mesra dah. Tiba-tiba ayat kedua datang macam tak mesra pula. Kan? Jadi bila ayat ketiga datang balik Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tuan-puan sekalian, mengingatkan kembali kepada kita, ya betul aku Tuhan kamu, kau hamba. Tetapi janganlah pula kau melayan aku ataupun seolah-olah cara perhubungan kita ni macam awkward tu lebih. Tahu tak awkward? Awkward ni apa dah dalam bahasa Melayu? Awkwardness. Janganlah kamu janggal. Janganlah janggal. Kan? Kalau macam kita dengan bos kita kan, cara cakap pun lain kan. Nampaklah janggal tu kan. Tuan sekalian. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah nak kita ni tak ada awkward dengan dia, tak ada janggal dengan dia. Sebab tu tak perlu nak berahsia dengan Tuhan. Sebab apa? Allah kata apa dalam surah Al-Mulk? Wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Kan? Kau sembunyi ke, kau jaharkan ke, aku tahu dua-dua. Cara aku mendengar benda yang terbisik, benda yang tersembunyi dengan benda yang terkeluar secara verbal out, aku dengar sama. Sebab tu tak ada bentuk kejanggalan di antara makhluk dengan Tuhannya tuan-puan sekalian. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni Allah kata teruskan pengharapan kamu, teruskan motivasi kamu. Jangan dibiarkan dia jatuh dan berkecai begitu saja. So hubungan ini tidak akan menjadikan kamu hilang harapan, kamu hilang motivasi. Di saat dekat dunia ni tuan-puan sekalian, bila makhluk bercinta dengan makhluk, banyak saja harapan-harapan orang bila mana dia ada relationship, harapan berkecai, betul tak? Kita jumpa ada orang yang tak kira lah rumah tangga ke ataupun dalam bersahabat ke, ada harapannya berkecai, ada orang yang hilang motivasi, dah hilang semangat, tuan-puan sekalian. Tapi Allah kata jangan. Kau dengan aku, you have to make this relationship special. Kau kena jadikan hubungan engkau dengan aku ni special, tak sama dengan makhluk-makhluk lain. Sebab aku tak pernah kecewakan kau dan aku tak pernah hilangkan semangat dan motivasi kau. So nampak dah tanasuk dia. Dan nampak dah di antara kaitan kenapa iqtiran ini berlaku. Kan? Sebab just imagine sekarang ni tuan-tuan sekalian, saya nak topaskan, bayangkan pula kalau ayat pertama surah Fatihah ni Bismillahirrahman, habis kat situ lah. Habis kat situ lah. Tanpa ada Ar-Rahim. Tanpa ada Ar-Rahim. So tuan-tuan sekalian, apa akan berlaku? So kalau kita terjemahkan, kita tadaburkan tadi Ar-Rahman itu membina harapan, tuan-tuan sekalian, maka tuan-tuan sekalian, kita akan katakan, adakah hidup kita ni semata-mata harapan? Sebab harapan takkan makin segar, takkan makin bugar kalau tidak ada motivasi. Okey, sebagai contoh. Sebelum kita berkahwin dengan pasangan, kita ada harapan tak tuan-tuan sekalian? Harapan kita terhadap pasangan kita. Mesti ada. Kan? Mesti ada harapan yang kita letakkan pada pasangan dan pasangan kita pun ada harapan pada kita. So bila kita bersatu dengan pasangan kita tuan-puan sekalian, what is the next step after ada harapan itu? Apa dia? Saling kuat menguatkan di antara satu sama lain. Aku jaga harapan kau, kau jaga harapan aku. Nampak tak?
So aku takkan hancurkan harapan kau dan kau takkan hancurkan harapan aku. Tapi tuan-puan sekalian, hari pertama kahwin mungkin benda tu masih lagi ada. Kita berpegang kepada benda tu. Tapi day by day, tahun by tahun, betul tak betul akan ada ujian up and down dalam rumah tangga? Ada kan? So akan ada tak motivasi kita akan jatuh di saat kita meneruskan perhubungan? Ada kan? Jadi motivasi tu perlu diteruskan. Sebab apa? Sebab motivasi tu yang akan pegang harapan tu. Yang pegang harapan tu. Sebab itu, bila dalam surah Al-Mulk kita baca kan, once orang masuk neraka, Allah tak kata mereka terkecuali daripada Ar-Rahim, tapi Allah kata mereka sudah terkecuali daripada Ar-Rahman. Kan? Sebab dekat dunia, Ar-Rahman tu untuk semua, tapi once masuk dalam neraka, Ar-Rahman tu dah tak ada dah. Ar-Rahman tu dah tak ada dah. Jadi tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu, untuk kamu memastikan Ar-Rahman tu masih lagi ada sama dekat dunia ataupun dekat akhirat, kau kena tuju Ar-Rahim tu. You have to feel motivated every time untuk kamu mengejar ke situ. Jangan selesa sekadar Ar-Rahman saja. Oh Allah ni bukan hukum aku pun kalau aku buat dosa. Jangan selesa dekat situ. Sebab harapan boleh jadi palsu. Tuan-puan sekalian. Betul tak? Harapan boleh jadi palsu. Tapi dengan adanya motivasi selepas Ar-Rahman, tuan-puan sekalian, Ar-Rahim ada, maka dia akan menyebabkan harapan kita tu tidak akan pudar dan sentiasa dibina lagi dan lagi. Boleh faham tak? Ar-Rahim itu menjamin penerusan Ar-Rahman. Itu adalah bahasa Arabik. Ar-Rahim, penerusan kepada Ar-Rahman. Kalau kita kejar Ar-Rahim, maka Ar-Rahman pun akan berterusan kita dapat hatta dekat dalam alam akhirat. Tapi once masuk alam akhirat, dia pula tak terkecuali daripada Ar-Rahman, maka Allah upgradekan dia kepada Ar-Rahim. Boleh faham setakat ni? Boleh faham tak sekarang ni? Sebab penghuni neraka sudah tidak ada Ar-Rahman pada dia. Fasuhqan li ashabis sa'ir kan? Fasuhqan. Suhqan dalam ayat tu diterjemahkan, ditafsirkan sebagai apa? Telah teramat jauh dia daripada rahmat Allah. Suhqan li ashabis sa'ir. Jauh sangat-sangat. Dia beza fabu'dan. Kalau fabu'dan ba'id, jauh dalam sebutan ba'id. Ba'id itu adalah jauh yang boleh kita capai lagi. Contoh, macam saya pernah bawa contoh sebelum ini, tuan-puan sekalian, tak tahu kat mana, tapi pernah saya bawa contoh, iaitu contoh daripada Bangi nak pergi ke Kelantan. Jauh tak? Jauh. Tapi sampai tak, tuan-puan sekalian? Sampai. After a long journey, dalam 6 jam, 7 jam, 8 jam, sampai dah dia. So maksudnya jauh dalam sebutan ba'id, dia masih lagi boleh kita sampai. Tetapi kalau jauh dalam sebutan sahir ataupun suhqan, dia adalah jauh yang mustahil untuk kita sampai. Mustahil. Sebab tu Allah tak kata fabu'dan dalam ayat dalam surah Al-Mulk, tapi Allah kata fasuhqan li ashabis sa'ir. Teramat jauh dan takkan mungkin dapat sampai dah kalau mereka sudah masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jauh sangat daripada rahmat Allah. Okey, boleh faham So hidup kat dunia tak boleh selesa dengan Ar-Rahman. Sebab tu Allah tak berhenti dengan Ar-Rahman saja dalam ayat pertama Fatihah ni. Dia tak boleh berhenti sekadar dengan selesa adanya Rahman. Yes, tak ada masalah. Allah tak hukum aku dengan dosa. No. Untuk mengekalkan Rahman itu kepada kita, kita kena kejar Ar-Rahim. Got it? Boleh tangkap sekarang ni? Okay? So itulah pentingnya ada iqtiran tu. So seolah-olah saya nampak perbahasan iqtiran yang dibawa dalam kitab ini nak bagi tahu akan tak sempurnanya kalau salah satu nama tu tak ada dalam ayat tu. Walaupun hanya dengan satu nama Allah itu sudah sempurna, tapi dia akan jadi double sempurna dan akan nampak i'jaz itu apabila nama itu digandingkan dengan satu lagi. Boleh faham tak? Dengan Ar-Rahman kita sudah boleh rasa overwhelming dengan kasih sayang Allah. Tapi dengan tambahan Ar-Rahim, dia mengukuhkan Ar-Rahman itu tadi. Boleh faham sekarang ni? Kan? So itu pentingnya kita mengkaji ikhtiran itu puan sekalian. So kita akan nampak sempurnanya ayat itu dengan ada gandingan satu lagi nama Allah dekat situ. Begitu juga dengan Allah sebut Ar-Rahim saja tanpa Ar-Rahman. Tak boleh juga motivasi tanpa harapan. Dia nak tuju ke mana dengan motivasi itu? Dia nak jaga apa dengan motivasi itu? Mestilah motivasi kena ada matlamat. So matlamat dia adalah Rahman, motivasinya adalah Ar-Rahim. Maka at least benda yang paling kecil, bukanlah kecil, benda yang Ar-Rahman itu takkan hilang kalau kita mengejar Ar-Rahim itu sendiri. Itu maksud dia. Okay? So ada soalan dekat sini. Sekejap saya tengok apa soalannya. Okay. Ar-Rahim ni memang langsung tiada di dunia ya Ustaz. Maksudnya sifat ini hanya akan muncul di akhirat. Based on ayat yang kita baca dalam Al-Quran, banyak dihalakan ke akhirat. Sifat Ar-Rahim itu banyak dihalakan ke akhirat. Okay?
Kalau tak ada kat dunia ke tak ada kat dunia langsung, wallahu a'lam bissawab lah. Tapi jap saya tengok Rahim, kisah-kisah yang ada Rahim punya cerita wallahu a'lam. Saya tak pasti. Kok kalau saya jumpa cerita, kalau ada kemungkinan Ar-Rahim ni berlaku dekat dunia, saya akan kongsikan nanti insya-Allah. Tapi based on Ibnu Abbas punya tafsiran, dia merujuk kepada akhirat lah. Merujuk pada akhirat. Wallahu a'lam lah, mungkin ada konteks yang berbeza yang mungkin Allah berikan Ar-Rahim tu dekat dunia. Kan Ar-Rahim tu dekat dunia. Okay. Based on Al-Quran kita baca pun, hatta Yasin tadi pun bagi tahu dekat akhirat. Okay. Wallahu a'lam, saya katakan wallahu a'lam pada soalan Puan Rosmah setakat ni. Setakat yang kita baca begitulah. Kalau saya kata confirm tak ada, saya takut saya terlepas pandang. Kan, saya takut saya terlepas pandang. So begitulah. Ar-Rahim harapan lebih kepada perasaan dalaman, Ar-Rahim motivasi untuk tindakan. Boleh faham begitu tak Ustaz? Boleh? Kita boleh kata begitu? Sebab dia motivasi ni memang dia menghalakan kepada tindakan. Sebab itu lepas Ar-Rahman Ar-Rahim kali kedua diulang dalam surah Al-Fatihah tu, Allah peringatkan balik tentang harapan tu jangan lebih-lebih sangat. Jangan kau jadikan harapan tu sebagai tiket untuk kamu buat dosa. Jangan pula ambil kesempatan. Sebab di saat Allah bagi harapan, ada tak orang yang akan ambil kesempatan atas harapan itu? Akan ada. Sebab itu lepas Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ayat ketiga, ayat selepas tu tegas. Maliki Yaumiddin. Kan? Untuk mengingatkan jangan kau ambil kesempatan atas harapan yang aku berikan kepada kamu ini. Sebab tu Maliki Yaumiddin. Setelah Allah menjaga disiplin kita dalam bab menyahut harapan yang Allah berikan kepada kita itu tadi, maka datang pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seolah-olah macam nak enhance motivation kita. Action. Tak bolehlah harapan sekadar benda yang ada kat dalaman kamu angau dengan harapan. Tak boleh sekadar itu. Kamu wujud cita-cita yang meninggi, yang melangit dengan harapan yang dibina. Tak boleh sekadar itu. Kamu kena ada tindakan. Sebab tu ayat kelima, lepas Allah jaga disiplin harapan kita dekat ayat keempat, ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan? Tentang action, tentang tindakan. Jadi itulah cantiknya, tuan-puan sekalian, Fatihah. Supaya harapan dan motivasi itu bergerak seiring. Okey? So itulah tuan-puan sekalian. Kat sini jap saya tengok ada lagi tak yang dibahaskan tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa'fa'alu kama okey, tak ada. Tak ada. Tarjum as-salih ala ghaitil hamidah. Tak ada, tuan-puan sekalian, tak ada dah. Selebihnya tu dia kata kepentingan kita mengkaji ataupun menganalisis iqtiran itu sendiri. Okey, setakat ni jelas untuk Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. So itu yang pertamalah tuan-puan sekalian. Sebab saya percaya kalau kita pergi satu persatu dia akan lagi-lagi detail lah. Sebab macam tadilah tuan-puan sekalian, kalau kita pergi pada spesifik kepada ayat tu, surah tu, maka itulah pembahasan dia. Tapi kalau kita pergi surah lain yang membawa iqtiran yang sama, kemungkinan perbahasan dia dalam konteks yang berbeza. Pagi tadi tuan-puan sekalian, saya ada perbincangan dengan seorang profesor di KPJ Ampang Puteri. Tuan-puan sekalian dengar, dia mungkin profesor doktor bidang perubatan tuan-puan sekalian. Tapi I want to show you something tuan-puan sekalian. Saya speechless seorang doktor perubatan. Selama ni kita kenal Ustaz Fazrul, seorang engineer kan yang berkecimpung dalam dunia tadabbur tuan-puan sekalian. Tapi saya memang pagi ni saya rasa malu dan saya rasa sangat-sangat jauh ilmu saya tuan-puan sekalian dalam bab mengkaji Quran ni. Mana ni? Sekejap, hilang dah dia. Saya nak tunjuk tuan-puan sekalian. Sebab saya sendiri pun rasa wow dengan apa yang ditunjukkan kepada saya ni. Okey ni. Tuan-puan sekalian. Ni. Saya ni belajar benda ni dekat dalam masa degree dekat UIA dulu. Dan masa degree pun tak sedetail ini. Okey, ini. Saya tak tahu tuan-puan sekalian nampak tidak. Hopefully nampak kot. Sekejap, saya terangkan brightness. Okey. Nampak? Tak nampak? Macam mana nak share? Saya kena masuk Zoom Sebab saya nak bagi tahu dia ada kaitan dengan kita membahaskan iqtiran tu. Okey, jap. Allah, macam mana kita nak ni? Saya kena masuk Zoom dengan phone Nampak? Tak nampak? Ini adalah nota dia tuan-tuan sekalian. Nota daripada dia kongsikan kepada saya apa yang dia kaji tentang satu-satu ayat. Okey, tak apalah saya bacakan Okey, dia kata apa tahu? Okey, apa disiplin dia dalam mentafsirkan ataupun ialah tu salah. Tapi dia still boleh baca. Boleh baca tuan-tuan sekalian. Tulisan isi saya tuan-puan sekalian, orang tak percaya dia doktor sebab tulisan dia sangat kemas. Lagi cantik daripada saya. Okey. Dia kata apa tahu? Dia baca apa? Bila dia baca satu ayat, tak kira lah ayat tu pasal kauniyah ke, ayat hukum hakam ke, ataupun nak berbahas tentang iqtiran ke, dia akan letak 3 disiplin. Saya pun tak pernah jumpa formula tadabbur dengan dia bawa 3 disiplin ni. Saya
Saya impress. Sebab saya buat tadabbur punya method, tapi dengan dia ringkaskan kepada 3 konteks ni, kata inilah yang aku sampaikan pun. Ini aku sampaikan pun. Okey, 3 benda. Pertama, tuan-tuan sekalian, bila dia baca satu ayat, dia kena tengok textual dengan intertextual. Ini bahasa orang doktor lah kot. Textual dengan intertextual. Apa benda tak bahasa dia. Tapi dekat sini difahamkan kat saya adalah textual tu adalah secara ijmali. Apa teks tu cerita pasal apa. So babak terjemahan ke masuk kat sini lah. Kan? So terjemahan semua akan masuk kat situ. Tapi intertextual tuan-puan sekalian, dia akan lagi detail sebab dia akan tengok tersirat. Tersirat tu macam mana? Dia akan tengok per kalimah tu macam mana. So step nombor 1, ijmali, keseluruhan terjemahan tu macam mana. Tapi untuk menggali tersirat, dia tengok satu-satu kalimah tu punya terjemahan, apa yang dia boleh fahami secara tersirat. Okay, itu satu. Yang kedua, lepas dah buat textual dengan intertextual, dia akan pergi nombor 2, iaitu kontekstual pula. Ini bahasa dia lah. Kontekstual. Iaitu dia akan tengoklah sebab nuzul, tafsir dan apa jua yang berkaitan dengan disiplin yang boleh memahamkan dia kepada ayat tu. So kitab-kitab yang membahaskan tentang benda tu, itu adalah bahagian untuk memahami kontekstual. Kontekstual. Okey. Tapi yang ketiga ni mahal. Yang pertama, kedua tu tuan-puan sekalian mungkin dah biasa praktis. Yang ketiga ni, kalau saya akan kata refleksi. Tapi bahasa dia adalah kontekstualisasi. Tu dia tuan-puan sekalian kan. Kontekstualisasi. Maksudnya dengan konteks itu dibawa kepada masa kini. Kalau kita bahasa kita refleksi lah. Reflection kan. So kita reflect kepada zaman sekarang. Kontekstualisasi. Jadi samalah juga tuan-puan sekalian pada hari ini. Tadi saya berbicara tentang Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita berbicara tentang teks dia. Kita berbicara tentang konteks dia. Tapi kontekstualisasi tu tuan-puan sekalian mungkin berbeza-beza. Kan? Sebab setiap ayat akan bawa konteks yang berbeza dan refleksi yang akan berbeza. Sebab itulah tuan-puan sekalian, saya bawa contoh Ar-Rahman Ar-Rahim itu tadi dalam suratul Fatihah. Tapi believe me, konteks itu akan berubah kalau dibawa dekat ayat yang lain. Boleh faham setakat ni? So ini menandakan tuan-puan sekalian, nama Allah Subhanahu Wa Taala itu bila diaplikasikan di tempat-tempat tertentu, dia akan membawa maksud dan perasaan yang berbeza. So saya sendiri bila mengkaji, bila diamanahkan topik ni pada saya, sebab ini the first time saya diamanahkan untuk mentadabbur Asma Allah Al-Husna, dan saya suka cabaran baru. Sebab itulah jemputan JAA ni adalah faktor pendesak kepada saya untuk membaca, kan? Sebab saya suka jemputan baru. Sebab kalau orang jemput tadabbur surah Al-Mulk, tadabbur Al-Kahfi tu, bukan kata kita tak nak mengajar, tetapi benda tu orang dah tahu dan dah banyak orang buat. Jadi bila dapat jemputan baru, saya always happy. Sebab tu saya selalu minta maaf kalau saya tak dapat penuhi jemputan tu. Sebab saya gembira dengan jemputan sebab dia adalah desakan untuk saya membaca, mengkaji benda-benda ruang-ruang baru dalam Al-Quran. Sebab tu bila saya tengok benda ni, rupa-rupanya teraplikasi di tempat lain dengan nama yang sama, maksud dia lain. Kontekstualisasi pun akan berbeza. Kan? Sebab kehidupan kita ni bukan satu segmennya, ada banyak segmen kehidupan. Bukan belajar je kehidupan kita, bukan segmen pembelajaran je ataupun kita tengah belajar. Kan kita ada segmen pekerjaan, segmen kekeluargaan. Maka bila kita apply Ar-Rahman Ar-Rahim pada kekeluargaan, beza maksud dia. Kita apply Ar-Rahman Ar-Rahim pada konteks pekerjaan, beza maksud dia. Kan? Jadi kalau tuan-puan sekalian suka bahasa-bahasa yang nampak berbunga, ambillah kontekstualisasi tu, tuan-puan sekalian. Kan? Jadi tuan-puan sekalian bolehlah. Kalau macam tadabbur center, TADABBUR. Konsep yang sama pun. Ustaz Syahari 5T. Dia ni 3K kot. Kan? Tak, 1T 2K. Textual, kontekstual, dia tool tuan-puan sekalian, dia punya konsep. Tapi for sure tuan-puan sekalian, saya tak sangka dalam kalangan doktor pun perbincangan tadabbur mereka sangat-sangat luar biasa. Dan saya boleh faham lah kenapa dia boleh hasilkan this kind of method. Why? Sebab tuan-puan sekalian, tahap dia profesor. Kita tahulah dia seorang yang empirical punya. Orang yang pergi pada pembelajaran tahap profesor ni mesti orang empirical person. Empirical ni macam mana? Dia orang data. Dia nak suka dia kaji, dia nak tahu facts and figures. So saya tak pelik lah kenapa setiap satu ayat tu dikaji dengan sangat lumat. Sangat mendalam dia kaji. So dia jemput saya untuk menjadi pembimbing tadabbur. Saya kata cukup prof je yang membimbing tadabbur ni. Sebab cara dia tadabbur pun saya nampak, cara dia kupas satu ayat pun luar biasa hebat. Tapi doakan saya tuan-tuan sekalian, saya Ustaz Syahari diamanahkan menjadi pembimbing di warga-warga pakar-pakar KPJ, warga pakar di KPJ.
So nak bimbing dia orang yang sudah berilmu ni mencabar sebenarnya tuan-tuan sekalian. So silap fakta memang kena question lah. Memang kena question lah. So saya suka benda semua itu sebab dia akan melatih saya untuk lagi berdisiplin dalam menyampaikan. So kita tidak bebas menyampaikan sesuatu yang kita tak tahu. Okey. Sebenarnya saya sebut salah nak masuk Al-Alimul Hakim. Sebab masa tinggal lagi 4 minit. So macam mana tuan-tuan sekalian? Ada lagi tak kod-kod tuan-tuan sekalian nak kembangkan lagi perbincangan Ar-Rahman Ar-Rahim ni? Supaya kita boleh settle down ataupun kita landingkan dengan sangat cantik. So dengan Kak Syida, mungkinlah kalau kita ke bahasa orang awam kan, bila tadabbur, dia baca Al-Fatihah ni kan, dia punya terjemahan dia tu memang kata Maha Pemurah dan Maha Penyayang, Ustaz. Jadi kita bila yalah, kalau kita tak belajar dan tak tadabbur dan tak terfikirkan Asmaul Husna tu ada ikhtiran dia semua tu, dan Ustaz ajar pagi ni kan apa kombinasi antara Ar-Rahman Ar-Rahim tu kan. Tapi kan dia menjadi macam funny pula lah kan kita baca Quran. Allah tu Maha Pemurah. Allah tu Maha Pemurah, dia bagi sekian. Dan Allah Maha Penyayang, dia sayang kita sekian. Kita punya diskut kita punya diskut macam itulah kan. Tetapi itulah hari ni rupanya kat situ ada motivasi. Ar-Rahman kan motivasi dan usaha kita untuk mendapat Ar-Rahim tu sebenarnya kan. Tapi tu Ustaz kan Kak Syida macam macam funny pula. Kalau tak belajar Ustaz, sampai bila kita akan baca ya Allah tu Maha Pemurah. Dia bagi kita nak kalau kita nak kita minta dekat dia bagi. Dia Maha Penyayang. Tapi kan betul tak sahabat-sahabat semua kan. Hari ni bila Ustaz dah buka benda tu, jadi kan macam ada Ar-Rahim tu, motivasi dari kita untuk mendapatkan Ar-Rahim dia. Ar-Rahman tu kan kita dah ada, tapi ke arah usaha untuk dapatkan Ar-Rahim tu, motivasi dah kita kan Ustaz. Itu first time lah kita orang, syukurlah kita bertadabbur dengan Asmaul Husna ni Ustaz. Kalau tak kita akan pegang benda tu sebab bila-bila lah kan. Yang belajar ni mungkin okey, yang tak belajar ni tak tahu lah macam mana Ustaz ya. Itulah Kak Syida punya rasa, Kak Syida punya orang kata keterujaan dengan apa yang kita dapat pagi ni Ustaz. Mudah-mudahan lah tuan-puan sekalian sebenarnya ulama kita dah buat kerja ni, kita tolong extractkan je tuan-puan sekalian daripada kitab ni. Dia dah buat kerja ni dah. Cuma kita je kadang-kadang kita rasa macam lah dah tulis dah macam tu lah. Dah tulis dah pasal benda ni. Kita je nak kena menggali lah. Sebab satu lagi memang tak dapat nafi dekat Malaysia ni, kitab-kitab yang dapat diakses oleh orang kita, orang Melayu kita ni terbatas. Kan? Terbatas sebab kita tidak galak. Dekat Malaysia ni kurang penterjemahan kitab-kitab yang berkualiti. Jadi orang yang boleh baca kitab Arab bolehlah dapatlah benda-benda yang berharga macam ni. Tapi orang Melayu kita ni susah lah. Tapi itulah kekangan pula orang yang nak buat penterjemahan ni pula ada sudut kewangan. Sebab satu badan yang nak membuat penterjemahan, orang-orang yang nak terjemah ni memang dia kena fokus. Contoh projek 1 tahun. So setahun tu dia kena berhenti semua kerja tuan-tuan sekalian. Fokus kat situ je. So once dana dapat, setahun tu kena settle dalam setahun. Sebab setahun tu digajikan. Tapi bila nak gaji tu pula, fikir pula, duit cukup tidak nak gajikan penterjemah ni. Itu pula kekangan yang ada. Kita masih lagi ke belakang lah tuan-puan sekalian dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia memang sangat ke depan dalam bab penterjemahan. Tapi orang Indonesia dia suka lah sebab dalam bahasa dia. Kita ni baca bahasa Indo tuan-puan sekalian kena baca satu rangkap tu 2-3 kali. Takut salah faham macam pasal. Kan? Susah tuan-puan sekalian. Doalah supaya ada orang yang dermawan kat Malaysia ni. Dan ada satu tim yang memang betul-betul eager nak menterjemah kitab-kitab berkualiti, hadirlah dan supaya berlakulah penterjemahan yang rancak di Malaysia ni. Mudah-mudahan insya-Allah. Ada pun kat Malaysia ini seperti dakwah corner tuan-puan sekalian, terjemahannya dalam bahasa Inggeris. Dia tak terjemah dalam bahasa Melayu. Saya tuan-puan sekalian sangat sayang. Penterjemahan berlaku dalam bahasa Inggeris. Orang Melayu kita terjemah dalam bahasa Inggeris. Bukan bahasa Melayu. Sayang. Kan? Minta Ustaz ulas komen penonton di FB Live request by Encik Salahuddin. Saya berkongsi Ustaz Omar Alihan Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Bismillah berkait dengan perkara dunia. Dari pertama dalam Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim berkait dengan akhirat. Dalam ayat ketiga dalam Fatihah. Boleh je. Sebab hakikatnya Ar-Rahman Ar-Rahim tu sendiri, Ar-Rahman tu dunia, Ar-Rahim tu akhirat. Sudah ada dah perbahasan dunia dan akhirat dekat situ. Kan? Dan satu lagi, sebenarnya banyak atau refleksi kita buat dengan pengulangan 2 kali dalam Al-Fatihah tu. Sebagai contoh, sahabat saya Ustaz Syari, dia punya refleksi untuk pengulangan itu adalah antara benda yang manusia kerap kali lupa tentang Tuhannya adalah Allah tu sayang. Maka pengulangan dekat situ adalah nak ingatkan manusia benda yang sering kali dilupa adalah ya Allah tu sayang kat kamu dan apa jua keadaan. Jadi refleksi orang berbeza-beza. Tetapi tafsirannya adalah Ar-Rahim tu, Ar-Rahman tu dekat dunia, Ar-Rahim tu dekat akhirat. Tapi pengulangan itu tentang satu dunia, satu akhirat, wallahu a'lam lah. Saya tak nampak sebab dua-dua tu saja telah membawa konteks yang berbeza di sudut bahasa.
Ke saya tak pasti soalan tu macam mana, ataupun saya kena dengar lecture Nak Umar dia refer tentang apa. Mesti ada kupasan tentang perkara ni. So kita tengok kupasan dia macam mana. Gitulah kot poin Syahira setakat komen saya. Saya tak pasti apa yang Nak Umar kupas berkenaan dengan pertama tu dunia, yang ayat 1 dunia, ayat ketiga tu tentang akhirat. Wallahu alam. Saya kena dengar balik kot. Kalau ada pautan boleh kongsikan dekat saya. Kan? Saya takut saya tersalah respon. Sebab pada Ar-Rahman Ar-Rahim tu sini sudah nampak perbezaan dunia dan akhirat dekat situ. Rahsia pengulangan. Betul. Okey. Ada lagi teman sekalian? Sebab 10.30 dah kita ni. Tak ada dah So saya rasa kita berhenti dekat ikhtiran yang pertama dulu, iaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. So next class insya-Allah kita pergi pada ikhtiran yang kedua lah, iaitu Al-Alim bil Hakim, iaitu Al-Alimul Hakim lah. InsyaAllah kita akan bincangkan nanti. InsyaAllah. Tuan-puan sekalian selesa untuk nak selesaikan Ar-Rahman Ar-Rahim semua ayat dalam Al-Quran dulu ke, ataupun nak dapatkan idea semua ikhtiran tu dulu? Mana yang lebih tuan-puan sekalian selesa? Kalau rasa nak semua Ar-Rahman Ar-Rahim dulu, kita kaji semua ayat dalam Al-Quran pasal Ar-Rahman Ar-Rahim, baru kita pergi pada Al-Alimu bil Hakim. Dapatkan Macam tu Ustaz. Setuju Ustaz. Semua Macam dulu. tu Ustaz. Ya. Semua dulu kan? Ya. So kita pergi semua dulu dan baru kita move kepada Al-Alimul Hakim next ikhtiran lah. Ustaz, setuju. Gandingan ni menarik teman sekalian. Dia sangat menarik kalau kita boleh kaji lah gandingan ni. Selama ni kita baca, ingat ke Allah ada banyak nama, suka hati dia lah nak ganding apa kan. Kita ingat macam tu je lah. Tapi teman sekalian tak ada hikmah. Di setiap satu nama tu gandingan tu ada sebab. Dan ada saja dengan contoh Ar-Rahim tadi teman sekalian, ada je yang digandingkan dengan benda lain. Kan? Ghafur pun Allah gandingkan dengan Rahim juga. Tapi kenapa masa tu Allah gandingkan dengan Ghafur? Kan? So itu adalah sebab lah kita akan bincang nanti. So kalau teman sekalian setuju, kita akan pergi lagi ikhtiran yang pertama ni. Kita go through kepada semua konteks dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ayat-ayat yang berbicara tentang ikhtiran Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. InsyaAllah. Boleh Ya Ustaz. Saya rasa macam tu sebaiknya lah kan Ustaz. Sebabnya kita habiskan satu tajuk dulu. Kita habiskan dan kita fokuskan tu dulu. Dan dah habis tu kita pergi ke tajuk seterusnya. Jadinya benda tu macam, okey kita ada 8 kan? 10. Kita ikut step by step lah. Habis dah satu poin-poin dapat dan kita pindah ke memberikan isyarat kelas kita akan tamat lagi lambat lagi nak habis. Allahu Akbar. Tak apalah. So kena bersabar. Tak, dia ada kelainan. Kelainan satu. Dan kelas kita memang akan lambat lah. Sebab ada orang kat Syida, saya cakap tu terang, yang suka nak cepat habis. So kalau tuan-puan sekalian boleh bersabar untuk menekuni satu-satu, saya sangat gembira. Saya suka kelas-kelas yang tak hambat saya dengan ada time frame. Nak kena habiskan hujung tahun ni, akan habis semua ikhtiran. So kalau tuan-puan sekalian okey untuk go through slowly but surely, okey lah. Fasabrun jamil Puan Razah fasabrun jamil insya-Allah. Bolehlah. Sebab itu pun konsep wa yu'allimu ni tuan-tuan sekalian memberikan indikasi bahawasanya belajar ni prosesnya panjang. Yu'allim kan, bahasa sini memberitahu itu menggambarkan ada perjalanan proses yang panjang. So kalau tuan-tuan sekalian boleh bersabar, alhamdulillah, saya pun seronok kan. So kalau itu yang tuan-tuan sekalian pilih, saya pun seronok sebenarnya. So saya pun akan rasa dapat benda baru sebab saya mengkaji kan. Contoh tuan-tuan sekalian, lepas ni kita mungkin akan berbincang tentang Bismillahirrahmanirrahim dekat dalam surah An-Naml. Contoh nanti. Kan dalam surah An-Naml kan ada Bismillahirrahmanirrahim kan. Tapi apa fungsi Ar-Rahman Ar-Rahim dekat dalam An-Naml tu? Dalam cerita Nabi Sulaiman tu? Yang tu kita akan bincang. Nantilah kita akan tengok Ar-Rahman Ar-Rahim dekat dalam surah yang lain. Okey ke sudah? Boleh? Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Syukur sangat-sangat sebab kita tak fokuskan. Kita fokus nak dapatkan ilmu tu dekat Ustaz. Kita dapat walaupun 1 bulan sekali, 1 jam, tapi dia punya point konten semua tu penuh kan, padat. Jadi tak fikir nak cepat khatam ataupun selagi kita boleh belajar pada Kak Syida, semula sahabat-sahabat semua sini. Selagi kita boleh belajar, kita akan belajar dan kita belajar tu bukan setakat nak habis cepat dan kita nak faham benda tu Ustaz. Sebab bila kita catat tu kita kena tengok balik semula apa yang kita baca, semula kita belajar dan kita rasa macam dan insyaAllah Ustaz, sahabat-sahabat di sini tak ada fikir nak cepat khatam ataupun nak kejar-kejar sesuatu tak. Kami walaupun lambat tapi sebab benda tu penting dan juga benda tu ada dalam Al-Quran dan kita nak beramal dengannya. Jadi take time untuk hadam dan juga take time untuk masuk dan meresap dalam diri kita sendiri kan. So insyaAllah tu. Faham dan hadam. So Ustaz, alhamdulillah Ustaz, minta maaf ambil masa Ustaz dengan anak tak sihat semua tu. Kita insyaAllah Ustaz, kami sabar walaupun kita tak terfikir untuk
untuk nak skip kelas ke tak apa. Bila Ustaz kata kelas tu ada, kami tunggu. Kami tunggu sebab kita ada point, ada konten kita nak dalam bincangan kita hari ni kan. Setiap bincangan tu ada benda-benda yang baru kita dapat. Jadi kami sabar, walaupun Ustaz postpone, tapi kita cari juga, gali lagi Salah kan. saya. Macam jadi ustaz selalu postpone pula rasa. Kalau dapat title tu ustaz selalu postpone lah. Astaghfirullahaladzim. Minta maaf saya teman sekalian ya. InsyaAllah Ustaz, kita jumpa lagi. So dengan itu kita endkan sesi kita dengan tasbih kafarah. Selain Kak Liza, ada lagi ke yang Duyufur Rahman yang bakal jadi tetamu Allah? Ada lagi ke? Ada. Kak Hamidatul Akmal ada seorang. Kak Assalamualaikum. Fatimah. Ada lagi siapa? Dr. Munira. Dr. Munira. Dr. Munira. Oh, Dr. Munira. Mudah-mudahan safar sa'id dan juga dipermudahkan urusan Amin. Hajjah mabrur insya-Allah pada Kak Liza dan suami. Suami pergi sekali kan Kak Liza kan? Mudah-mudahan semua dipermudahkan. Doakan kami lah dekat sini semua yang bakal jadi tetamu Allah supaya kami pula menyusul tahun depan insya-Allah. Siap semua dah print keluar dah. Macam mana? Dah print keluar apa nak doa dekat semua jemaah sana malam dengan ustaz-ustaz ni dah tulis dah. Alhamdulillah. Itulah mudah-mudahan semua jadi pemudahkan dekat sana. Urusan kat sana lancar, tak ada apa-apa. Kesihatan yang paling penting, kesihatan lah. Mudah-mudahan diberikan kesihatan insya-Allah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasih sahabat-sahabat semua atas pada pagi ini. InsyaAllah syukur sangatlah walaupun lebih jam tapi kita dapat benda yang sangat teruja lah. Ar-Rahman Ar-Rahim tu kalau selama hari ni kita baca dalam terjemahan semua, Allah tu sayang kita, Allah tu murah, dia kan bagi apa kita nak. Kalau penyayang tu dari yang pemurah tu kita kaitkan dengan rezeki. Kalau yang penyayang tu kasih sayang Allah. Tapi hari ni Ustaz dah kupas, Kak Syida dapat sesuatu yang baru. Boleh dekat sini, jangan sahabat-sahabat macam tu juga Ustaz. Kak Syida sangat-sangat hargai Ustaz. Walaupun 1 jam, walaupun kerja mengejar dengan Ustaz ni kan, Alhamdulillah. Sesuatu yang worth it lah untuk kami semua Ustaz. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan anak Ustaz Aisin bertambah sihat. Kami doakan dia kan, dia pun anak yang baik. Tak banyak kerana, tak banyak mengganggu Abi dia dan juga Umi dia bekerja, mengajar semua lah insyaAllah. Terima kasih semua sahabat-sahabat semua. Dengan itu Kak Syida Terima kasih. semua ya, kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Nasimah ya. Allah mudahkan urusan Kak Nasimah insyaAllah. Liza, Kak Amida dan Terima kasih Pak Syida. Terima kasih semua. Mendoakan saya semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. ke Penang, ke Panaga. Lepas tu saya akan pergi ke rumah sahabat-sahabat dan juga lah untuk meraihkan untuk kita merasakan keterujaan masing-masing untuk bagi Duyufur Rahman insya-Allah. So Liza insya-Allah Kak Syida tidak ada engkau kita. Terima kasih semua ya. Kita berhenti sini dulu insya-Allah. Besok bersama dengan Ustaz Nazri. Ustaz Nazri insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi insya-Allah. Dengan itu saya angkat sesi kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Liza. Ustaz.